Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi amma ba'du. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita pimpinannya, yang telah memberikan kepada kita kesihatan dan kemampuan sehingga diberikan kita kesempatan untuk melakukan ibadat puasa secara sempurna. Di mana sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa hari ini merupakan hari terakhir kita berpuasa pada bulan Ramadan 1441 Hijriyah. Hari yang ke-30 kita berpuasa dan juga insya-Allah besok kita akan masuk 1 Syawal ataupun hari raya Idul Fitri. Walau bagaimanapun dalam keadaan kita pada hari terakhir bulan Ramadan ini ada di antara kita yang sedang sibuk untuk melakukan persiapan menyambut hari lebaran, janganlah kita lupa bahawasanya kita ini masih lagi di dalam bulan Ramadan. Jadi bila kata kita masih dalam bulan Ramadan, bermakna kita perlu ingat satu perkara. Yang pertama, jika mana kita ini masih lagi belum membayar zakat fitrah, maka lakukanlah sebelum sampai kita melakukan solat sunat hari raya Idul Fitri. Kerana syarat melakukan zakat fitrah itu adalah orang itu berjumpa dengan akhir Ramadan dan dia berjumpa dengan awal Syawal. Bermakna bila kata berjumpa dengan akhir Ramadan, dia berjumpa dengan akhir Ramadan yakni sebelum maghrib hari ini. Dan juga dia berjumpa dengan awal Syawal iaitu selepas maghrib hari ini. Selepas maghrib nanti, setelah kita berbuka, dia jumpa dua-dua tu. Sebelum masuknya bulan Syawal, yakni akhir Ramadan dia jumpa dan dia jumpa awal Syawal, maka itu adalah syarat wajib seseorang itu mengeluarkan zakat fitrah. Bermakna dalam erti kata yang lain, jika mana seorang bayi itu baru dilahirkan selepas bang maghrib malam hari raya, bermakna bayi itu tidak diwajibkan untuk kita keluarkan zakat fitrah untuknya. Dan begitu juga jika mana ada seorang itu yang meninggal sebelum maghrib malam hari raya, begitu juga dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Tetapi jika dia sudah mengeluarkan zakat fitrahnya terlebih dahulu, siang-siang dah keluarkan, maka itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Jadi kalau anda kata yang sedang mendengar suara saya ini belum lagi mengeluarkan zakat fitrah, keluarkanlah. Keluarkanlah secepatnya. Kerana kita tidak lama lagi akan masuk hari raya, di mana setelah hari raya bermakna sudah berhentinya atau selesainya waktu mengeluarkan zakat fitrah. Bermakna kita telah melakukan dosa besar. Harus kita ingat, selagi mana kita tidak mengeluarkan zakat fitrah, selagi itu pahala amalan-amalan yang kita kerjakan sepanjang bulan Ramadan itu tertahan. Hanya sahaja kita dapat menerimanya, hanya sahaja kita dapat melihatnya atau meraih ganjaran yang diberikan oleh Allah SWT itu jika mana kita telah mengeluarkan zakat fitrah. Jadi
Bagaimana anda belum mengeluarkan zakat fitrah, jangan lupa keluarkan segera. Berkenaan dengan zakat harta, maka itu mengikut keadaan harta kita. Jika mana memang pada bulan Ramadan itu sudah sampai haul atau sudah sampai dia punya nisabnya, maksudnya sudah sampai setahun, maka baru wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan. Jika mana haul ataupun nisabnya itu pada bulan Syawal, maka hanya wajib dikeluarkan pada bulan Syawal. Itu kalau dalam bab zakat tu akan diterangkan lebih lanjut lah. Cuma sekarang ni bukan masanya. Cuma saya sekadar untuk mengingatkan. Kalau jika kita belum keluarkan zakat fitrah, maka keluarkanlah secepatnya. Baik. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bila mana kita pada hari terakhir daripada bulan Ramadan ini, maka jika mana kita ada kesempatan, kita ada masa, maka lakukanlah muhasabah sepanjang bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Bagaimanakah kita berpuasa tahun ini? Adakah puasa kita pada tahun ini lebih bermakna? Adakah puasa kita pada tahun ini lebih kita rasa dapat mendatangkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan tahun-tahun yang lalu, yakni Ramadan yang lalu? Harus kita ingat satu perkara. Pimpinan kita, kekuatan kita, kemampuan kita dapat berpuasa adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata kita memang orang yang sihat sekalipun, tetapi kita tidaklah mendapatkan pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak akan dapat mampu untuk menjalankan ibadat puasa. Kita menjalankan ibadat puasa, ibadat kita itu merupakan taufik dan hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita pun sedia maklum bahawa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan untuk umat Islam ini berpuasa, di mana bulan puasa ini, di mana puasa wajib ini difardukan pada tahun kedua Hijrah. Kita kalau lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan, mewajibkan sesuatu perkara terhadap umat Islam itu berperingkat. Peringkat Nabi SAW apabila berada di Mekah, kebanyakan ayat-ayat perkara-perkara yang diturunkan di kota Mekah itu berunsur kepada arah tauhid dan juga perkara-perkara yang bersangkutan dengan akhlak. Manakala apabila sudah berhijrah, kenapa diturunkan ayat-ayat yang berunsur tauhid dan juga akhlak? Kerana itulah yang diperlukan oleh umat Islam ketika itu. Kerana umat Islam itu disiksa, umat Islam diuji dengan berbagai-bagai siksaan, maka yang paling penting untuk mereka adalah untuk kemantapan iman mereka. Jadi sebab itu ayat-ayat yang turun seperti surah Al-Ikhlas dan sebagainya itu turun, dan juga termasuk surah Al-Kafirun turun di Mekah. Turun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Namun setelah Nabi SAW berhijrah, umat Islam sudah kuat. Umat Islam, para sahabat sudah kuat yang ketika berada di Madinah, barulah ayat-ayat yang bersangkutan dengan hukum itu turun. Di antaranya perintah berpuasa diwajibkan, diturun ayat yang kita biasa dengar, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Pengharaman arak itu bermula setelah Nabi SAW berhijrah. Ayat menutup aurat, yang ni pakai jilbab atau pakai hijab, atau kita bahasa kita pakai tudung, turun setelah Nabi hijrah. Zakat turun setelah Nabi, perintah zakat turun setelah hijrah. Jadi kebanyakan ayat-ayatnya hukum ni turun setelah Nabi SAW hijrah. Dan kita harus ingat, tujuan Allah SWT menyuruh kita, memerintahkan kita untuk melakukan ibadat puasa adalah la'allakum tattaqun. Ujung ayat tu dalam surah Al-Baqarah Allah kata, la'allakum tattaqun, agar mana kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik. Bila kata tentang takwa, takwa itu bukan sekadar kita menyebut saya orang bertakwa. Kita sering dengar, kaum lelaki khususnya sering dengar pesanan untuk bertakwa. Tiap-tiap Jumaat, khatib, syarat khutbah itu mestilah memesan kepada takwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa. Ya wahai ayyuhal muslimun ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Khatib selalu pesan.
Kita orang-orang lelaki biasanya selalu dengar. Boleh hafal. Silap kita boleh hafal ayat yang imam sedang bacakan tu pasal kita selalu dengar. Jadi takwa tu dia bukan sekadar kita membaca atau kita sekadar mengucapkan. Kita harus ingat satu perkara. Takwa itu merupakan pasport kita. Takwa merupakan pasport kita untuk masuk ke dalam syurga dengan tanpa singgah. Maksud saya apa? Bila kata masuk syurga tanpa menyinggah, dekat sana di akhirat cuma ada dua tempat. Syurga ataupun neraka. Jadi kalau kita kata menyinggah, bermakna singgah kat mana? Singgah kat neraka, na'uzubillah. Jadi kalau kita ada takwa, insya-Allah kita tidak akan menyinggah. Bila kata singgah, dia bukan singgah macam kita transit kapal terbang. Kalau singgah kapal terbang transit, mungkin 8 jam, mungkin 4 jam. Tapi kalau di akhirat, singgahnya itu mungkin makan masa ribuan tahun, na'uzubillah. Jadi kita tidak tahu bagaimana keadaan kita di sana. Maka the only way untuk memastikan kita ini tidak menyinggah apabila berada di alam akhirat, masuk syurga direct, adalah apabila kita mempunyai takwa. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, bila kata Allah SWT memerintahkan kita untuk bertakwa, sampai Allah kata takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bagaimana takwa betul-betul bukan main-main. Hari ini semayang, besok tak semayang. Hari ini tahun ni puasa, tahun depan tak puasa. Na'uzubillah, tak. Takwa tu bermakna secara terus-menerus. Istiqamah. Bukan sekali je takwa. Takwa tu adalah istiqamah. Dan bila Allah kata Allah merintahkan pada takwa, Allah sendiri bila kata tentang takwa, Allah SWT menyediakan balasan yang sangat baik bagi orang-orang yang bertakwa. Allah kata dalam Quran, dalam surah Ali Imran kata ayat 133 atau 134, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah. Allah suruh ni, wasari'u, dan bersegeralah kamu ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunan daripada Tuhanmu. Yang ini dalam bahasa yang lain bermakna bersegeralah kamu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sepanjang bulan Ramadan ini kita banyak mengucapkan istighfar. Paling-paling pun kita sebut asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Dan juga kita memohon apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ampunilah kami. Jadi kita biasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang bulan Ramadan ini. Sebab itu bulan Ramadan ini benar-benar bulan keampunan. Bulan meminta ampun, meminta maaf, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sudah terbiasa pada bulan Ramadan ini, janganlah kita berhenti hanya pada bulan Ramadan ini. Kita seharusnya ingat kita ini adalah hamba Allah. Kita ni bukanlah hamba kepada bulan Ramadan. Maksud saya apa? Kalau kita ni hamba pada bulan Ramadan, bermakna kita hanya melakukan amal, hanya menambahkan amalan kita pada bulan Ramadan. Sementara pada bulan-bulan yang lain, kita seperti orang-orang biasa. Jangan begitu. Ingat, kita ni adalah hamba Allah. Jadi, selagi mana kita ni mengaku kita hamba Allah, selagi mana kita mengaku bahawa kita ni adalah hambanya yang beriman, bermakna kita kena terus memperbaiki amalan kita. Menambahkan amalan kita supaya kita menjadi insan yang lebih baik. Jadi kalau kita sudah biasa istighfar pada bulan Ramadan, teruskan istighfar kita sampailah berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. 1442 Hijriah, insya-Allah. Baik, balik pada ayat tadi, wasanu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Dan wa jannatin, dan syurga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Subhanallah. Bila Allah SWT beritahu tentang takwa, Allah SWT beritahu bahawa Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa itu syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau kita nak bayangkan macam mana lah, kalau kita nak congak-congak lah, walaupun kita tak boleh nak bayangkan bagaimana nikmat syurga tersebut, kita bayangkan dunia ni lah. Kita bayangkan dunia ni, berapa besar dunia ni, subhanallah. Berapa berat dia, berapa luas dia punya dunia ni. Kita daripada Singapura, kalau kita nak pergi ke negeri
negeri Arab mungkin makan masa 10 jam. Yang jemaah umrah, yang jemaah haji nak pergi Saudi tu mungkin makan masa 7-8 jam. Itu baru dalam naik kapal terbang. Subhanallah, belum lagi negeri yang lebih jauh lagi daripada itu. Subhanallah, jadi bumi ini luas. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk bertakwa dan Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa itu syurga, Allah beritahu syurga ni sifatnya apa? Sifatnya itu seluas langit dan bumi. Yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Subhanallah. Jadi dan ujung ayat tu berkata mu'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Jadi bila kita cakap pasal takwa, persoalannya adakah kita ini tergolong daripada golongan orang-orang yang bertakwa? Itu persoalan yang harus kita tanya pada diri kita sendiri. Ustaz, macam mana saya nak tahu saya ni orang bertakwa ataupun tidak? Of course, bila kata tentang bertakwa itu basicnya adalah melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi diri daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Itu basicnya takwa. Tapi dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Bukan saja dari segi perbuatannya, tetapi juga daripada sudut sifatnya. Di mana kita boleh jumpa ayat tersebut, di mana yang Allah berfirman mengenai tentang tanda orang-orang yang bertakwa itu adalah pada surah Ali Imran ayat 134. Ayat apa tu? Ayat setelah ayat yang kita baca tadi. Apa ayat dia? Allah kata dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i. Sifat yang pertama adalah mereka-mereka yang berinfak, atau mereka-mereka yang bersedekah pada masa senang dan juga pada masa susah. Yang berinfak pada masa kaya dan juga berinfak pada masa kefakiran, masa yang memerlukan duit. Subhanallah. Itu sifat yang pertama. Allah SWT mengatakan allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Mereka-mereka yang bersedekah, berinfak ketika masa senang dan juga masa susah. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, bila kita kata sedekah masa senang dan masa susah, masa senang itu memang ramai orang mampu untuk bersedekah. Waktu gaji sedang tinggi, gaji 1 bulan 4-5 ribu bawa pulang, beri kepada keluarga, nafkah untuk anak isteri dan sebagainya, dan orang-orang yang dia tanggung, dapat juga membayar tolak-tolak benda-benda yang patut, kemudian ada baki sedikit dia tolak untuk memberikan duit sedekah. Tetapi yang selalu yang susah bagi orang-orang yang untuk bersedekah adalah apabila dia dalam keadaan susah. Bila dia dalam susah, dah tolak duit nafkah untuk anak-anak, untuk isteri, untuk ibu bapa, dah tolak untuk perkara-perkara keperluan, barang-barang keperluan dapur dan sebagainya. Duit-duit dekat poket tu cuma tinggal $50 saja. Itu $50 tu untuk dibuat belanja sepanjang 1 bulan. Tapi dengan duit $50 itu juga, dia masih lagi boleh ketepikan sebahagian daripada $50 itu untuk mengeluarkan sedekah. Tak kisah pada siapa-siapa. Yang penting dia masih lagi untuk mengeluarkan sedekah. Jadi itulah di antara sifat orang yang bertakwa. Jadi bila kata orang yang bertakwa itu adalah Allah kata allazina, mereka yang yunfiquna, yang berinfak, yang bersedekah pada masa senang dan juga masa susah. Macam mana sifat pemurah ni, atau kita katakan ni, bersedekah, sifat pemurah ini boleh dikaitkan dengan sifat orang yang bertakwa. Kita harus ingat, bila sepanjang bulan Ramadan ini adalah kita, pada bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita berjuang melawan hawa nafsu kita. Sebahagian besar daripada hawa nafsu kita tahan. Nafsu makan dan minum pada siang hari kita tahan. Semata-mata kerana mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat, pengorbanan yang kita buat itu dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah kata dalam hadis qudsi, tiap-tiap amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa, maka dia itu adalah untuk aku, maka aku sendiri yang akan membalasnya.
Dalam erti kata yang lain, bermakna pahalanya itu rahsia. Hatta malaikat pun tidak mengetahui pahala puasa itu apa. Pasal Allah sendiri akan membalasnya. Kita menahan lapar, menahan haus semata-mata kerana mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sepanjang bulan Ramadan ni, kita telah dididik melawan hawa nafsu kita, termasuk hawa nafsu kita yang suka untuk mengumpul-ngumpul harta. Jadi bila kita sudah mengawal hawa nafsu kita, termasuk hawa nafsu kita untuk mengumpul harta, pasal ni nafsu, suka perkara-perkara dunia, suka kepada perkara-perkara yang tidak baik. Jadi bila kita dapat kontrol hawa nafsu kita, maka itulah yang menerbitkan sifat dalam hati kita, dalam diri kita menjadi orang yang senang untuk bersedekah. Kerana apabila kita dapat mengawal hawa nafsu kita daripada mengumpulkan harta, maka dalam erti kata lain bermakna kita berjaya. Kita berjaya menjadi orang yang pemurah. Kita harus ingat, harta kita yang sebenar-benarnya itu adalah apa yang kita infakkan. Harta kita yang sebenarnya itu adalah harta yang kita sedekahkan. Yang kita sedekahkan itulah harta yang kita sebenar. Harta yang kita kumpul ni belum tahu itu adalah harta kita. Kerana apa? Boleh jadi harta yang dalam bank kita, boleh jadi harta yang dalam rumah kita, boleh jadi itu bukan milik kita, boleh jadi itu milik doktor. Allah takdirkan kita kena gunakan duit simpanan kita untuk duit perubatan. Pertama, boleh jadi harta kita itu adalah harta milik isteri kita. Isteri kita diuji, ditimpa ujian, maka dia memerlukan kepada duit berubat juga. Boleh jadi duit dalam simpanan kita tu bukan milik kita tapi milik ahli waris kita kerana kita telah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi duit dalam simpanan kita itu adalah milik orang lain yang kita tidak kenal langsung kerana mungkin kita jatuh dalam scam. Mungkinlah, maaf kata. Tapi nak beritahu kepada kita itu bermakna harta kita itu ada tendensi sama ada kita punya ataupun orang lain punya. Tapi the only harta kita yang benar-benar milik kita adalah apa yang kita sedekahkan. Itulah harta yang kita akan nampak nanti di akhirat. Besok nanti bila kita bangun di akhirat, ada sebagai manusia yang akan mengatakan mali, hartaku. Kenapa dia panggil harta dia? Kerana dia nampak harta dia bertimbun, tapi semuanya hilang. Subhanallah. Kenapa hilang? Kerana tidak membawa manfaat kepada dia di akhirat kelak. Jadi, the only harta yang akan membawa manfaat untuk dia di akhirat kelak adalah apa yang dia sedekahkan. Kita tengoklah apa yang kita pakai di dunia ini. Apa yang kita makan akan hilang, menjadi najis. Maaf kata. Apa yang kita pakai, dia akan menjadi lapuk. Tetapi apa yang kita sedekahkan itulah yang akan dikira sebagai harta kita yang sebenarnya. Jadi kalau kita tengok nafsu tu, berapa lamalah nafsu tu? Berapa banyak nafsu tu kita boleh ikutkan. Contohlah, kita contohkan di sepanjang bulan puasa ni lah. Ini perkara yang normal. Bila mana kita lapar, contohlah kalau pukul 12 tengah hari, pukul 1 tengah hari, 2 petang, kita belum makan. Tu orang bulan puasa ni lah, belum makan. Otak ni macam-macam kan fikir. Bazar ada ke? Bazar tak ada, sama juga. Maksudnya apa? Nafsu makan tu masih ada. Baru pukul 2 petang, nak air jagung lah, nak air katira lah, Ribena lah, Coca-Cola lah. Dalam ni dah bukan macam rojak mama lagi. Tak tahu rojak apa pun tak tahu. Macam-macam colour semua kita nak dalam imagine dalam kepala kita. Itu baru air. Belum masuk lagi makan. Mi goreng nak, mi kuih tiaw nak, makaroni nak, mi hailam nak, mi sop nak, semua nak. Tapi bila kita makan, bila kita berbuka puasa, sekadar makan kurma 3 biji, kemudian kita tuguk dengan minum dengan air zam-zam atau air putih, 1 cawan, agakkan nafsu tu reda tak? Dia reda. Maka gitulah sekadar nafsu kita. Kita menginginkan sesuatu perkara, tapi apa yang kita boleh masuk, hanya sedikit. Subhanallah. Jadi kita kena ingat, bila kita kata tentang sedekah,
Bermakna kita harus ingat itulah satu-satunya harta yang akan kita nampak nanti di akhirat kelak. Jadi itulah sebab itu sedekah itu dikaitkan dengan sifat bertakwa. Baik. Jadi bila kita ada sifat pemurah, bermakna kita dapat menahan diri kita daripada menjadi orang yang sifat bakhil. Kerana kita adalah orang yang sudah melawan hawa nafsu kita, berjaya melawan hawa nafsu kita untuk melakukan sedekah. Baik, itu yang tu berkenaan dengan sedekah. Jadi bila kita kata tentang sedekah ini, dua perkara yang ingin kita ingat. Yang pertama, apabila kita dalam keadaan memerlukan, bila kita dalam keadaan memerlukan, kemudian waktu itu juga kita bersedekah, maka itu adalah di antara sedekah yang paling afdal. Kita perlukan duit, duit ni ada betul-betul kat tangan ni $10. Datang pula ada orang ni minta kita duit. Kita tengah fikir ni nak beli goreng pisang ke nak sedekah kat orang kat depan kita ni sedang minta. Nak cakap tak ada, bohong. Nak cakap ada, goreng pisang tak dapat makan. Meleleh tekak air liu. Nak makan goreng pisang main pasal. Tapi kalau kita waktu nak makan tu sangat, tapi kerana kita memikirkan pahala bersedekah, memikirkan keadaan orang yang meminta itu lebih memerlukan daripada kita bersedekah juga, maka kita kena ingat pahala kita lebih besar. Terutama sedekah-sedekah yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini. Ini sekarang masih ada lagi bulan Ramadan, banyak tempat-tempat yang memerlukan kepada bantuan. Banyak tempat-tempat yang memerlukan kepada bantuan, maka masih ada lagi peluang untuk kita bersedekah. Jangan kita rasa, Ustaz, saya kemarin awal Ramadan saya dah sedekah $1,000 kat masjid A. Saya dah sedekah $1,000 kat anak-anak yatim. Dah lah Ustaz, cukup lah. Saya rasa tu insya-Allah saya sedekah diterima. Tak. Sedekah tu dia nak jalan hari-hari. Nak kita selalu buat. Nak selalu buat. Ingat, itulah harta kita. Selalu kita ingat harta itulah harta kita. Jadi bila kata tu yang pertama, bila kata tentang sedekah, bila kita susah, itulah bila kita sedekah time kita susah, masa kita susah itulah yang paling afdal. Tapi bukanlah maknanya nak tunggu susah baru sedekah. Tak apa Ustaz, saya masih ada kaya, nanti saya dah miskin baru saya sedekah. Bukan. Anytime kita ada duit, anytime ada kesempatan untuk sedekah, sedekahlah. Sedikit mana pun sedekahlah. Lepas tu bila kata sedekah, Nabi SAW bila kata tentang sedekah, Nabi tak kata kamu kena sedekah satu periuk nasi, masak nasi 5 ling, lepas tu kasih jiran-jiran satu blok. Lepas tu mesti sedekah kat masjid at least satu bulan $100, tak ada. Nabi SAW, kita tahu bahawa Nabi itu merupakan Nabi yang sangat rahmat terhadap umatnya. Nabi yang sangat belas kasihan terhadap umatnya. Itu yang Allah sendiri kata dalam Al-Quran, bil mu'minina raufur rahim. Sangat berkasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Itulah Nabi kita, Rasulullah SAW. Jadi apa yang Nabi pesan berkenaan dengan sedekah? Itulah yang Nabi pesan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Apa Nabi pesan? Nabi kata dalam maksud hadis, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu kepada neraka, dindingkan diri kamu daripada neraka walaupun dengan separuh kurma. Nabi SAW bersabda apa? Dindingkan diri kamu, dalam maksud hadis, dindingkan diri kamu daripada api neraka walaupun dengan separuh kurma. Nabi kata, walau bisyikki tamrah ataupun tamar. Walaupun dengan separuh kurma. Subhanallah. Nabi ajar tu paling ringan. Kalau kita katalah separuh kurma tu berapalah harga je. Senang kan? Ringan kan? Jadi bermakna nak bilang ni, Nabi SAW menggalakkan umatnya untuk bersedekah tanpa memberatkan diri. Mana yang kita mampu sedekah, sedekahlah. Kemudian dalam hadis yang lain pula, Nabi SAW bersabda apa? Kalau kamu masak, maka lebihkan kuahnya. Kalau kamu masak, maka lebihkan kuahnya. Subhanallah. Nabi ajar tu paling simple. Apa dia? Masak, lebihkan kuah. Kenapa lebihkan kuah? Supaya kuahnya itu dapat disedekahkan kepada jiran tetangga. Pentingnya itu adalah sedekah. Tapi janganlah kita literally buat macam gitu. Besok hari raya, masak lauk lontong, sayurnya, lontongnya, kacang panjangnya, serundingnya, sambalnya, telurnya, semua tak ada. Kuah lodeh alat-alat.
oren tu atau kuning tu, itu je. Pergi, oh Cik Ma, ini saya nak kasih lauk raya ni. Cik Ma pun ambil. Ini lauknya, isinya tak ada. Tak ada. Pasal Nabi kata lebihkan kuah. Jadi saya lebihkan kuah, awak ambil lah. Bukan tu maksudnya. Maksudnya Nabi SAW bersedekahlah walaupun sedikit mana pun semampu kita. Jangan kita literally ikut ambil hadis. Terkadang bahasa Nabi SAW itu sekarang sangat halus yang kita memerlukan untuk merujuk kepada para ulama. Bukan kita pandai-pandai memahamkan erti hadis tersebut. Itu yang menjadi masalah tu. Jadi bila kata tentang lebihkan kuah, bermakna kita lebihkan sedikit, berikan kepada jiran. Jangan literally buat. Dengar ni besok ketupat, kita kasih lelodeh je, kosong je, kuah je. Ataupun kita kasih ketupat je. Ni yang ketupat, kuahnya semua tak ada. Jangan. Jadi makna apa nak bilang sini adalah agar kita bersedekah. Nabi SAW memberitahu kepada kita perkara-perkara ini adalah supaya kita terdorong untuk melakukan sedekah. Baik, kalau kita rasa kita punya puasa ni masih lagi belum menjadikan kita orang yang pemurah, masih lagi belum menjadikan kita orang yang kuat untuk bersedekah, maka kita ni ingat setelah bulan Ramadan masih lagi ada puasa-puasa yang lain. Puasa sunat, puasa Senin Khamis, puasa 6. Maka insya-Allah kalau kita berniat betul-betul untuk menjadi orang yang pemurah dengan berkat puasa ini, maka insya-Allah kita akan menjadi. Yang penting kita pasang niat. Ya Allah, aku benar-benar puasa ni supaya puasa ini mendidik diriku untuk menjadi orang yang lebih bersedekah atau orang yang lebih pemurah. Maka insya-Allah saya yakin Allah tidak akan mensia-siakan niat yang baik kita. Niat baik kita itu insya-Allah Allah tak sia-siakan. Baik. Jadi itu baru sifat yang pertama. Allah kata allazina yunfiquna fis sarai wad dharra, iaitu mereka yang bersedekah di kala senang dan juga di kala susah. Kemudian sifat yang kedua pula. Sifat yang kedua adalah dalam ayat yang sama, wal kaziminal ghaiza, dan mereka yang dapat menahan marah. Menahan marah bermakna benar-benar tahan marah. Bila kata marah ni, Allah SWT menggunakan ayat wal kaziminal ghaiza. Wal kaziminal ghaiza ini kalau ikut erti bahasa Arab yang asalnya maknanya tempat simpanan air. Dulu, zaman dahulu, zaman Nabi SAW tidak ada botol plastik, tidak ada Tupperware untuk simpan air dan sebagainya, tak ada botol, apa-apalah. Tidak ada. Jadi mereka simpan ni di satu tempat namanya kirbah. Kirbah ni macam tempat kantongan air yang dibuat daripada kulit binatang, kulit lembu. Baik, kemudian dijahit tepinya, maka diisi air sehingga airnya tidak menitis keluar. Baik. Jadi bila kata wal kazimin al ghaiza, bermakna mereka isi kantong tu sehingga air tak ada satu air pun yang menitis keluar daripada kantongan tersebut. Jadi kenapa benda ini nak dikaitkan dengan orang yang menahan marah? Bermakna dia benar-benar menahan marah sehingga marahnya itu tak dapat dilihat daripada mukanya langsung. Hatta dalam hatinya pun tak ada marah. Subhanallah. Jadi memang bila kata tentang menahan diri daripada sifat marah ni, ini memang perkara yang susah. Memang tu tak dinafikan, kerana sifat marah itu adalah sifat naluri manusia. Sifat marah itu adalah sifat naluri manusia. Tetapi bila kata tentang marah sini, ia boleh bersangkutan dengan apa-apa yang kita ucapkan dengan lidah. Apa yang kita bercakap, apa yang kita luahkan, apa yang kita lafazkan. Jadi bila kata marah, memang itu adalah perkara yang normal. Tapi bila kata jangan kita mengikutkan kemarahan tersebut, itulah maksud Nabi SAW dalam hadis, la taghdab. Sahabat tanya, ya Rasulullah, berilah aku pesanan, ausini ya Rasulullah, pesankanlah untuk aku, nasihatkanlah untuk aku ya Rasulullah. Maka Nabi kata, la taghdab, janganlah kamu marah. Maknanya apa? Janganlah kamu ikutkan marah tersebut.
Bila kita ikutkan marah tersebut, kita sampai maki hamun, menghina, mencerca, mengumpat, cakap bohong, memfitnah dan sebagainya. Inilah tujuannya, jangan kita mengikut marah. Jadi bila kata wal kazimin al ghaiza, bermakna dia benar-benar menahan marah, tak ikutkan marahnya tersebut. Subhanallah. Bila kata tentang marah, bermakna dia bersangkutan juga dengan apa yang kita lafazkan. Bermakna dia menjaga lafaznya. Kerana bila kita kata tentang menahan diri daripada marah atau melafazkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemarahan orang, bermakna kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kata marah tu bermakna dia marah sampai menghina orang tersebut. Pada satu ketika sahabat Nabi SAW datang mengadu tentang seorang perempuan, di mana perempuan itu jirannya itu adalah orang yang malamnya itu bangun malam dan siangnya itu dipenuhkan dengan puasa. Tetapi jirannya tidak pernah aman daripada mulutnya. Maka apa kata Nabi SAW? Tidak ada kebaikan pada dirinya dan dirinya itu adalah daripada ahli neraka. Subhanallah. Jadi bila kata tentang marah, ia bermakna kita jangan ikutkan kemarahan kita. Bila kata ikutkan kemarahan, kita harus ingat dia bersangkutan dengan perkara-perkara personal matter. Benda-benda personal lah. Orang terhina kita, orang ngumpat kita, orang buat kita marah. Ada je lah orang buat kita marah mungkin kerana tidak bersetuju dengan pendapat kita. Kita rasa marah. Kita nak orang sama dengan kita tapi orang tak ikut kita. Kita contohlah, kita ada geng satu pakai boria. Geng grup maulid lah contoh. Satu grup kata saya tak nak pakai baju hijau. Asal baju hijau je, nanti orang ingat saya lampu trafik. Pula saya nak pakai baju color orange contoh. Atau saya nak pakai baju color purple contoh. Maka kita pun rasa marah. Ni tak nak dengar cakap. Buat orang semua satu hati, dia pula yang tak nak ikut. Maka itu adalah sebab-sebab personal. Jadi bila sebab personal, itulah yang kita dituntutkan untuk menahan marah kita. Subhanallah. Tetapi jika mana dia bersangkutan dengan hak Allah dan hak Rasulullah SAW, maruah keluarga kita, terutama ibu bapa, isteri dan anak-anak kita, maka kita boleh membelanya dengan membelanya. Bukan kita berdiam diri. Bukan kita kata tak boleh ikutkan marah. Contoh Nabi SAW menunjukkan contoh tu sebaik-baik contoh. Satu ketika Nabi SAW setelah selesai daripada semayang jemaah, biasa Nabi akan berzikir, akan berdoa dan sebagainya. Satu ketika tu Nabi pusing. Lepas main Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi pusing. Mana fulan bin fulan? Mana fulan bin fulan? Mana fulan bin fulan? Kemudian dalam hadis pula Nabi kata, hendaklah mereka itu berhenti daripada apa yang mereka biasa lakukan, iaitu tidak pergi menghadis main jemaah atau akan bakar rumah-rumah mereka. Sabda Nabi SAW itu menunjukkan Nabi sedang keadaan apa? Marah. Kan? Nabi sendiri dalam keadaan marah. Tapi marahnya Nabi itu adalah kerana hak Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga perkara-perkara yang bersangkutan dengan agama. Lepas tu dalam Nabi SAW itu apabila marah, terlihat daripada muka baginda Nabi SAW itu kemerahan. Nabi dalam hadis dalam tulisan kitab Maulid Adibai, Nabi itu apabila marah, lam yakum ahadun li ghadabi, tidak ada seorang pun yang berani bangun untuk membela diri kerana bila berhadapan dengan kemarahan baginda Nabi SAW. Dan Nabi tak pernah marah kerana sebab-sebab personal. Subhanallah. Jadi Nabi itu contoh yang terbaik. Bila kata tidak pernah marah bermakna sebab-sebab personal. Tapi jika mana ia bersangkutan dengan Rasulullah SAW, jika mana dia bersangkutan dengan Allah, maka ketika itu kita boleh marah. Maka kita boleh diam diri. Islam kita dihenyak-henyak, dihina. Tapi bila kita nak membalas balik, kita kena balas dengan bijaksana. Marah bukan the best option. Mungkin bukan option langsung. Kalau kita boleh mengatasinya dengan perkara-perkara yang lebih baik.
dengan perbincangan yang lebih baik, dengan kata-kata yang lembut dan sebagainya, supaya orang-orang yang membangkitkan kemarahan kita itu yang berkenaan dengan agama kita dapat kita redakan, dapat kita terangkan dengan cara yang lebih baik. Baik, jadi itulah perkara yang kedua. Sifat orang yang bertakwa yang kedua itu adalah orang yang dapat menjaga diri daripada marah ataupun mengucapkan perkara-perkara yang dapat menyakiti, menimbulkan marah orang lain. Jadi kalau kita sepanjang bulan puasa kita ini, kita punya mulut ni masih lagi menyakiti orang. Menyakiti isteri, menyakiti suami, menyakiti anak-anak, menyakiti ibu bapa, menyakiti jiran. Perkataan-perkataan kita selalu nak ada saja yang boleh menyinggung perasaan orang. Kita tak jagalah, main hembus je. Asal main hembus je cakap. Orang tu penat masak, contohlah orang tu penat masak rendang. Kita pun makan. Bila makan besok tu jam juga telefon. Awak punya rendang ni keras Awak tak tahu masak ke? Kalau tak tahu masak jangan masaklah, jangan kasih saya. Saya tak naklah makan keras-keras. Kasar, subhanallah. Orang tu dah penat kasih. Kalau rasa tak sedap sudah tinggalkan, tak payah untuk kita komen. Subhanallah. Jangan. Biarkan dia dah sedekah, dia kasih kita daging rendang tu kita makan. Dia dapat pahala. Satu suap yang kita makan 100 tahun dia daripada api neraka. Subhanallah. Dia untung, kita pula dapat makan, kita hina pula orang yang memberi kita makan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Besar dosa kita macam gitu. Jadi kalau kita sepanjang bulan puasa ni, mulut kita masih lagi tidak dapat menahan, kita masih lagi tidak dapat menahan diri kita daripada menghina orang, menyakiti hati orang lain, bermakna amal ibadat puasa kita masih lagi ada kekurangan, masih lagi ada faul, masih lagi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita itulah yang Nabi kata dalam hadis, kam min sha'imin, berapa ramai orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kita pun biasa dengar hadis ini. Ini gara salah satunya kenapa boleh tidak ada pahala, kerana sebab inilah. Subhanallah. Jadi bila kita puasa, sepanjang kita puasa bulan Ramadan ini, bila kita muhasabah, ingat ini tanda ni. Bila adakah kita ni orang yang orang kategori orang yang menjaga diri kita daripada menghina orang lain, mendatangkan kemarahan orang lain, menyakiti orang lain. Termasuk di antara menyakiti orang lain tu seperti juga kita mengumpat dan juga memfitnah. Walaupun bila kita nampak perkara itu perkara yang salah, kita ceritakan kepada orang lain, itu namanya ngumpat, walaupun perkara itu perkara yang benar. Kalau yang benar tu kita cerita kepada orang lain, itu dinamakan ngumpat ataupun ghibah bahasa Arabnya. Kalau perkara yang tu dia tidak lakukan, kita cerita kepada orang lain dia lakukan, maka itu dinamakan fitnah. Dia buat nama ngumpat, dia tak buat nama fitnah. Dua-dua dosa besar. Dua-dua dosa besar. Lepas tu Nabi SAW bersabda apa? Berbahagialah orang yang disibukkan dengan aib dirinya sendiri sehingga tidak dimasa dengan aib orang lain. Dia sibuk mengukur, dia sibuk memperbaiki aib dirinya sehingga dia tidak ada masa untuk melihat aib orang lain. Maka Nabi kata berbahagialah. Subhanallah. Jadi dalam bulan puasa, kita masih lagi dalam bulan puasa ini, dua sifat ini yang kita belajar pada tengah hari atau pada petang ini, kita ingatlah bahawasanya ni dua sifat ini merupakan di antara sifat-sifat orang yang bertakwa. Dia sebenarnya ada 6, tapi kerana masa tak mengizinkan, inilah yang Al-Fakir saya dapat mengongsikan kepada para jemaah sekalian. Maaf saya tak dapat tidak hari ini pelajaran pengajian sirah ditiadakan kerana kita berada pada petang ataupun tengah hari. Besok sudah masuk pada awal Syawal ataupun Hari Raya Idul Fitri. Jadi saya rasa perkara ini haruslah untuk saya kongsikan. Untuk saya kongsikan, insya-Allah sambungan daripada sifat-sifat orang-orang yang bertakwa itu akan kami kongsikan pada minggu hadapan dalam pengajian sirah juga hari Sabtu. Semoga Ramadan kita tahun ini benar-benar menjadikan kita orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang lebih sensitif terhadap perasaan orang lain, orang yang hatinya itu senang untuk
melakukan, mengeluarkan sedekah. Tak kira dalam keadaan apa pun, senang ataupun susah, kaya ataupun dalam keadaan miskin, dia tetap senang untuk bersedekah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua amalan-amalan kita sepanjang bulan Ramadan 1441 Hijriah ini secara khususnya, dan umumnya pada bulan-bulan yang lain. Semoga Allah SWT menerimanya. Semoga Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita semua, mengeluarkan kita daripada bulan Ramadan ini dalam keadaan bersih. Dan semoga Allah SWT menjadikan amal-amal kita itu, menjadikan Allah SWT reda kepada kita, reda kepada keluarga kita, reda kepada ibu bapa kita, dan reda kepada setiap kaum muslimin. Dan semoga Allah SWT memanjangkan umur kita, memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat istiqamah dalam amalan-amalan yang kita lakukan. Dan semoga Allah SWT dapat menemukan kita. Semoga Allah SWT manjangkan umur kita sehingga kita ditemukan dengan bulan Ramadan pada tahun hadapan. Dan semoga Allah SWT mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini sahaja pengajian sirah sepanjang bulan Ramadan ini. Semoga Allah SWT sentiasa memimpin kita untuk terus menghadiri majlis-majlis ilmu, walaupun kita tidak dapat menghadiri secara menghadirkan diri kita pada masjid kerana masih lagi tutup, tetapi kita dapat juga meraih ilmu daripada secara virtual, daripada Facebook dan sebagainya. Semoga Allah SWT tetap memberikan kepada kita pahala ganjaran kerana ketekunan kita itu, insya-Allah. Sampai di sini saja ilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.